Kemalut Kewangan FC. Perak berdiri. Hutang selesaikan dulu. Kita ditinggalkan hutang. Okay. Kita mewarisi hutang-hutang yang lama. Mengurangkan hutang. Membayar hutang yang sudah lama tertunggak. Selesaikan perkara ni dulu. Hutang piutang dengan pemain ni. Sumber kewangan ni tak menjadi. Maka itu ini yang mula jadi masalah kepada kami. Datuk Hamidin, mantan Presiden FAM, tinggalkan hutang yang sudah lama tertunggak. Perlu orang kata selesaikan perkara ni dulu. Hutang piutang dengan pemain ni. Settlekan dulu dengan pemain ni. Kita jangan bercakap lagi berapa tim lah yang akan layak beraksi pada musim depan. Kita settlekan, kita bersihkan dulu imej bola sepak kita ni. Sebab kalau imej bola sepak kita tak bersih, entah setahun dua lagi sesilap nama liga kita pun kena blacklist. That is orang kata langkah terbaik lah. Sebabnya kita tak nak menambah beban hutang. Tapi pada waktu yang sama kita kena lihat balik semula. Kita kena settlekan semua masalah-masalah ni yang berlaku. Jangan pula kali ni kita benarkan juga pasukan-pasukan yang ada masalah ni dengan mungkin aku janji side agreement ke, supaya mereka dapat beraksi juga pada musim depan. Penting selamatkan dulu, bersihkan dulu liga kita. Kita perlu tanggungjawab itu. Dan harus diingat juga kita ditinggalkan hutang. Kita mewarisi hutang-hutang yang lama. So tanggungjawab kita sekarang ialah kita fokus kepada melaksanakan tanggungjawab yang ada, membayar gaji dan komitmen itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita perlu mengurangkan hutang. Membayar hutang yang sudah lama tertunggak. Dan tepu. Tidak bagarak. Kalau tidak boleh kasih langsai habis, yang penting hutang itu adalah hutang aktif. Maknanya berbayar. Sikit-sikit logot-logot, yang penting dia berkurang. Dan kita punya pemiutang pun senang hati sebab sudah lama ada bayaran. Ada bayaran. Itu polisi kedua, mengurangkan beban hutang itu. Kami dah banyak kali dah menyatakan kepada MFL dan juga FAM, kalau semua timnya keluar oleh kerana kekangan kewangan dan sebagainya, dan tak ada usaha-usaha yang menyeluruh di dalam perancangan sumber kewangan ni tak menjadi, maka itu ini yang mula jadi masalah kepada kami. Kerana apabila MFL tu mempunyai kewangan yang mencukupi ataupun yang besar, dia punya prize money kepada tim-tim yang main dalam MFL lebih. Sekarang ni kita tersekat sikit dari segi prize money ni. Astro tak masuk dan sebagainya, RTM tak masuk, habis. Coaches, dia punya physio, dia punya itu, dia punya ni, duduk dia, accommodation, transport, 400,000 sebulan. Setahun is 4.8 million. Itu saja. And itu kira belanja hangus. Tak dapat satu sen. Orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman ataupun tidak ada business background ataupun latar belakang perniagaan, sudah pastilah mereka tahu bukannya mudah untuk menguruskan sebuah kelab bola sepak di Malaysia ni yang tidak menjanji. Tak ada duit. Memastikan gaji dia akan dibayar, bonus dan sebagainya. Jadi Datuk, itu kata-kata dia semuanya bergantung kepada duit. Pengenalan, legasi dan bayang-bayang hutang. Datuk Hamidin Mohamad Amin, satu nama yang tidak asing dalam dunia bola sepak Malaysia, merupakan figura penting yang pernah memegang tampuk tertinggi sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Dilantik secara rasmi pada tahun 2018 selepas era Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMJ, beliau dianggap sebagai individu berpengaruh yang memiliki pengalaman luas dalam urus tadbir sukan tanah air, khususnya bola sepak. Namun, seiring dengan berakhirnya tempoh perkhidmatan beliau, wujud satu permasalahan besar yang kini menghantui pentadbiran baharu, hutang-hutang tertunggak yang dikatakan berpunca daripada era kepimpinan beliau. Ramai yang mula mempersoalkan sejauh mana ketelusan, kebertanggungjawaban, dan kecekapan kewangan FAM ketika era tersebut. Dalam artikel ini, kita akan meneliti secara menyeluruh latar belakang isu, jenis-jenis hutang, kesan terhadap pemain dan staf, serta reaksi daripada pelbagai pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Jejak kepimpinan Datuk Hamidin, harapan dan realiti. Ketika Datuk Hamidin mengambil alih pucuk pimpinan FAM, harapan tinggi diletakkan ke bahunya. Dengan rekod perkhidmatan sebagai Setiausaha Agung FAM dan pengalaman dalam Liga Malaysia, beliau dijangka mampu menyelesaikan pelbagai masalah struktural dalam bola sepak tempatan.
Beliau juga dilihat sebagai teknokrat yang memahami selok-belok pengurusan sukan secara profesional. Namun, realitinya ternyata lebih mencabar. Dalam usaha memodernkan FAM, beberapa program reformasi telah diperkenalkan, termasuklah sistem pelesenan klub, pembangunan akar umbi, serta penstrukturan semula Liga Super dan Liga Premier Malaysia. Akan tetapi, tidak semua langkah tersebut berjaya memberikan hasil seperti yang diharapkan. Masalah keuangan kekal menghantui, dan hutang-hutang yang tidak diselesaikan mula menjadi bom jangka kepada pentadbiran baharu. Bahagian 3, pendedahan hutang, jenis dan nilai tunggakan. Antara pendedahan paling mengejutkan adalah jumlah hutang tertunggak yang membelenggu FAM selepas kepimpinan Datuk Hamidin berakhir. Menurut sumber dalaman, beberapa kategori hutang yang dikenal pasti termasuk tunggakan gaji jurulatih dan pegawai teknikal. Terdapat laporan bahwa beberapa jurulatih, termasuk bekas pemain kebangsaan yang kini melatih pasukan pembangunan, tidak menerima gaji penuh selama berbulan-bulan. Hutang kepada pembekal dan kontraktor. FAM didakwa mempunyai tunggakan pembayaran kepada pembekal jersey, logistik, peralatan latihan dan perkhidmatan profesional lain, allowance dan bonus pemain kebangsaan. Beberapa pemain mendakwa bonus kemenangan dan allowance panggilan skuad kebangsaan tidak dilunaskan seperti dijanjikan. Hutang kepada Persatuan Negeri. Persatuan Bola Sepak Negeri juga mengadu mengenai peruntukan pembangunan yang dijanjikan tetapi tidak dibayar. Menurut satu laporan tidak resmi, jumlah keseluruhan hutang tertunggak dianggarkan mencecah hampir Rm6 juta, satu angka yang mengejutkan banyak pihak memandangkan FAM merupakan badan induk bola sepak yang sepatutnya beroperasi dengan telus dan profesional. Reaksi bekas kaki tangan dan juru latih. Ramai individu yang pernah berkhidmat di bawah FAM tampil bersuara selepas mengetahui masalah ini. Antaranya ialah Irwan Fadzli Idrus, bekas pemain kebangsaan yang kini melatih skuad muda. Beliau secara terbuka menyuarakan rasa kecewa karena telah 11 bulan tidak menerima gaji, walaupun terus menjalankan tugas melatih pemain muda negara. Kami bekerja bukan karena gaji semata-mata, tetapi karena cinta kepada bola sepak. Tapi bila sampai 11 bulan tanpa gaji, ia adalah satu pengkhianatan kepada pengorbanan kami, ujar Irwan dalam satu wawancara. Terdapat juga staf pentadbiran yang mendakwa mereka terpaksa menggunakan uang simpanan sendiri untuk meneruskan kehidupan karena gaji tidak dibayar sepenuhnya. Situasi ini bukan sahaja menjejaskan moral, tetapi juga image FAM sebagai sebuah institusi sukan negara. Bahagian 5, suara dari pemain dan penyokong, rasa terluka dan pengkhianatan. Bagi penyokong setia Harimau Malaya, isu ini dianggap sebagai satu bentuk pengkhianatan terhadap semangat bola sepak negara. Gerakan media sosial mula digerakkan oleh kumpulan penyokong yang menuntut agar Datuk Hamidin tampil memberikan penjelasan berhubung hutang-hutang ini. Beberapa pemimpin ultras dan klub penyokong mendesak agar audit penuh dilakukan terhadap keuangan FAM untuk tempoh 2018-2023. Mereka juga mahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menyiasat kemungkinan berlaku salah guna kuasa atau penyelewengan dana. Bahagian 6, penafian dan tindak balas Datuk Hamidin. Dalam satu kenyataan balas, Datuk Hamidin menafikan bahwa hutang-hutang tersebut berlaku karena kecuaian beliau. Menurutnya, banyak faktor luar yang menyumbang kepada masalah keuangan FAM, termasuk impak pandemik COVID-19, kekurangan tajaan dan ketidakstabilan dalam pasaran hak siaran. Beliau juga mendakwa bahwa sebahagian besar program yang dilaksanakannya adalah untuk jangka panjang dan memerlukan masa untuk memberikan hasil. Namun, kenyataan ini tidak berjaya meredakan kemarahan banyak pihak, terutama mereka yang menanggung kesan langsung akibat tunggakan tersebut. Bahagian 7, peranan Badan Audit Bebas dan SPRM. Susulan desakan pelbagai pihak, satu badan audit bebas telah dilantik oleh pentadbiran baharu FAM untuk menyemak semula laporan keuangan terdahulu. Proses audit ini bertujuan mengenal pasti ketirisan dan menentukan punca sebenar kelewatan pembayaran. SPRM juga dilaporkan sedang memantau perkembangan ini, dan bersedia untuk membuka kertas siasatan sekiranya terdapat bukti awal salah laku. Penglibatan pihak berkuasa ini diharap dapat memberikan keadilan kepada mereka yang teraniaya, serta mengembalikan kepercayaan umum terhadap FAM. Bahagian 8, implikasi terhadap masa depan bola sepak Malaysia. Isu tunggakan hutang ini memberikan implikasi besar terhadap pembangunan bola sepak negara. Apabila jurulatih tidak dibayar, pemain tidak mendapat insentif yang dijanjikan, dan staf kehilangan keyakinan terhadap pengurusan, ia secara langsung melemahkan ekosistem bola sepak. Selain itu, kredibiliti FAM juga tercalar di peringkat antarabangsa.
Beberapa klub luar mula meragui komitmen FAM dalam menjayakan perlawanan persahabatan atau program kerjasama, memandangkan isu tunggakan ini menimbulkan tanda tanya mengenai integriti badan bola sepak negara. Bahagian 9. Tanggung jawab dan accountability, siapa yang patut bertanggung jawab? Persoalan besar yang terus bermain di minda rakyat ialah, siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Adakah segala kesalahan harus diletakkan di bahu Datuk Hamidin seorang? Atau adakah terdapat kelompongan sistemik dalam struktur FAM? Banyak pihak berpendapat bahwa FAM perlu mengamalkan dasar, check and balance, yang lebih berkesan, dan menguatkuasakan standar pengurusan keuangan yang ketat. Transparency International Malaysia turut menggesa agar FAM diselia oleh satu badan pemantau bebas untuk mengelakkan kes sebegini berulang. Rebranding FAM bukan sahaja perlu dari segi logo atau slogan, tetapi perlu menyentuh asas nilai dan prinsip pengurusan moden yang menekankan ketulusan, tanggung jawab, dan keadilan.